Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. 亲爱的主内弟兄姐妹们平安。 Baik Bapak Ibu yang beribadah di rumah Tuhan atau yang beribadah di rumah masing-masing. 在殿中敬拜的，或者在我们每个人的家庭里面敬拜的， Saya menyampaikan salam damai sejahtera kepada Bapak Ibu sekalian. 愿神的平安临到你们大家。 Pada hari Senin yang lalu saya mengalami sedikit musibah. 刚刚礼拜一的时候，我有一个受伤，我的手受伤了。 Saya terpeleset di carport di rumah saya. 我在我的车房那边前面滑倒了。 Puji syukur kepada Tuhan tidak mengalami sesuatu yang parah, hanya sedikit saja ada retak di pergelangan tangan saya. 但是我感谢神，因为我没有遭遇到很大的伤害，只有单单在我的这个手腕有一点的裂。 Sehingga hari ini bisa berdiri di atas mimbar ini untuk memberitakan firman Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. 因此，今天早上我还可以在神的面前，我们来传讲神的信息。我向神感恩。 Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. 当我们还没有思想神的话以前，我们向神低头祷告。 Kami mengucap syukur kepada Tuhan 我们向神感恩， atas segala berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan 你 kami. 在我们的生命中是给我们莫大的恩典。 Pada hari ini Tuhan, kami datang beribadah kepada Tuhan. 今天早上我们来到你的面前，我们来侍奉敬拜你。 Di antara kami mungkin membawa beban pergumulan yang berat. 在我们当中，可能有一些人正在挣扎之中， Pergumulan menghadapi usaha pekerjaan, menghadapi masalah keluarga, masalah anak, bahkan masalah kesehatan. 为着生意，为着家庭，为着儿女，在那里挣扎。 Tetapi kami percaya kami mempunyai Tuhan yang sama, yang mampu untuk menolong kami. 但是我们相信，因为我们有同一位神，就是能够帮助我们的神。 Karena itu kami membawa semua beban pergumulan kami kepada Tuhan, dan kami hanya ingin terfokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. 因此，我们来到神的面前，把我们所有的抱负，交在你大能手中，让我们可以专心的来聆听神的话。 Urapilah kedua hamba-Mu dengan kuat kuasa, pertolongan Roh Kudus boleh memberitakan firman-Mu. 求你用圣灵告诉我们这两位的仆人。 Demi Kristus Yesus kami berdoa. 靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. 我们一起来打开民数记第12章，从第1节念到第8节。 Hanya dibacakan dalam bahasa Indonesia saja. 单单用印尼文来念。 Saya persilakan Pak Fajar baca dalam bahasa Mandarin ya. 用中文的。摩西娶了古实女子为妻，米利安和亚伦因他所娶的古实女子，就回谤他说：“难道耶和华但以摩西说话，不也以我们说话吗？”这话耶和华听见了。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。耶和华忽然对摩西、亚伦、米利安说：“你们3个人都出来，到会幕这里。”你们3个人就出来了。耶和华在营中降临，站在会幕门口，召亚伦和米利安2人就出来了。耶和华说：“你们且听我的话。你们中间若有先知，我耶和华必在异象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家敬重的。我要与他面对面的说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。你们回谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？” Saudara-saudari sekalian, manusia umumnya ingin menjadi superior dan menjadi unggul lebih daripada yang lain. 亲爱的弟兄姐妹们，一般人来说，总是在追求能够成为优越的人。 Dari kecil kita
bersaing untuk meraih nilai rapot yang baik. 从小我们同学之间为着要取得好的成绩，在那里竞争。 Pada waktu kita sudah bekerja di kantor, kita bersaing dengan rekan kita supaya kita bisa meraih prestasi yang lebih baik. 我们进入工作的时候，我们与同事之间竞争着我要赢得好的职位。 Kita bersaing di dunia bisnis supaya kita bisa eksis di dalam usaha pekerjaan kita. 在商场上，我们也竞争，让我们的生意能够持续并成功。 Keinginan untuk menjadi superior adalah sesuatu hal yang baik sebetulnya. 其实我们想成为优越的心是一件很正常并且是积极的， Memacu kita untuk bisa terus maju. 让它可以推动我们向前。 Namun keinginan yang tidak terkendali itu atau keinginan kita yang tidak tercapai akan menimbulkan iri hati bahkan perasaan dengki. 但是如果我们不能控制我们这个不正常的失意的话，那将成为一个嫉妒的心。 Perasaan iri hati ini muncul ketika kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki dan dengan prestasi kita. 嫉妒的心产生是因着我们对所拥有的或者我们的业绩不满足， Kemudian kita mulai membandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di sekitar 因 kita. 此我们就开始与别人比较了。 Dan saudara-saudari sekalian, biasanya dosa iri hati ini tidak diakui kepada orang lain. 亲爱的弟兄姐妹们，一般有嫉妒心、自信的人都不愿意明明的承认。 Tidak seperti dosa-dosa yang lain, misalnya rasa minder, khawatir, maksud saya rasa khawatir dan sebagainya. Dan biasanya kita lebih terbuka untuk mengakuinya. 不像别的这个罪一样，比如说是自卑或者挂虑的这个心，我们会跟人家分享。 Dosa iri hati itu setua dengan peradaban manusia. 其实嫉妒的罪呢，与人类的文明的历史一样的， Dan sangat merusak dan menghancurkan. 多么的具有破坏与摧毁的力量。 Kain membunuh adiknya Habel karena iri hati. 因为嫉妒，该因杀了他的同胞的弟弟亚伯。 Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf ke Mesir karena juga iri hati. 约瑟的兄弟们也因着嫉妒，将约瑟卖给埃及的商人； Saul ingin membunuh Daud juga karena iri hati. 也因着嫉妒，扫罗总是想方设法的想杀死大卫。 Karena itu tepat sekali seorang teolog dan penulis yang terkenal John Stott berkata seperti demikian. 因此，一位著名的这个心理学作者 John Stott 很正确的描述。 Semua kejahatan di muka bumi bersumber dari satu sumber, yaitu kesombongan dan iri hati. 在世上所有发生的强暴，都单单来源于傲慢与嫉妒。 Semua kejahatan di muka bumi ini bersumber dari satu sumber, yaitu kesombongan dan iri hati. 世界上所有的强暴，都单单来源于一个地方，就是傲慢与嫉妒。 Bahkan Paulus menyamakan dosa iri hati ini dengan dosa penyembahan berhala. 保罗也将这个嫉妒的罪与拜偶像的罪相提并论。 Saudara-saudari sekalian, kenapa Paulus menyamakan dosa iri hati ini dengan dosa penyembahan berhala? 为什么保罗将这个嫉妒与拜偶像相提并论呢？ Karena baik si penyembah berhala maupun orang yang iri hati, sama-sama mereka punya berhala-berhala kecil di dalam hati mereka. 因为那些嫉妒的人与拜偶像的人，他们心中都有一颗贪婪的心，他们心中都有大大小小的偶像。 Keinginan-keinginan yang belum tercapai membuat mereka berubah menjadi iri hati kepada orang lain. 那些他们还没有得做的这个失意的这个欲望呢，因此就产生了对别人嫉妒的心。 Tujuan hidup yang salah dan salah fokus di dalam pencapaian hidup ini membuat manusia menjadi mudah iri hati kepada orang lain. 这个不正确的生活的方向呢，让人很容易的产生嫉妒的心。 Saudara-saudari sekalian, kalau tujuan hidup kita itu adalah kesuksesan dan mendapatkan kekayaan, maka kita mudah sekali menjadi iri kepada mereka yang berprestasi tinggi.
如果说我们的生活的目标呢是想成为有钱的人，得做很多的财富，那这样以那些我们比不上的人产生嫉妒的心。 Tetapi kalau kita jelas bahwa tujuan hidup kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. 但是如果我们的生命的这个目标是为着要荣耀神的名的话， Maka saya bersyukur, kita bersyukur sekalipun saya punya 1 talenta, teman kita punya 3 talenta, saya memanfaatkan talenta ini dengan sebaik mungkin dan saya puas, saya bersyukur. 虽然神是给我们一个能耐，但是别人却有几个，那我们的心就不会说我们去嫉妒他。 Amsal pasal 14 ayat 30 mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. 箴言书第14章第30节这样说：心中安静是肉体的生命，嫉妒是骨中的朽烂。 Saudara-saudara sekalian, Alkitab seringkali memakai istilah tulang untuk mewakili seluruh tubuh manusia. 神经常在圣经里面提到，就是用骨骼来描述怎么样的制成我们整个的身体。 Kalau tulang itu menjadi busuk, kita bisa membayangkan bagaimana kondisi seluruh tubuh kita. 如果说我们的骨骼变朽烂的话，那我们可以想象我们当时的状况是如何。 Iri hati bagaikan penyakit kanker yang akan merusak seluruh sendi kehidupan kita. 嫉妒的心就好像癌症一样的来吞噬着我们整个的身体与生命。 Seorang pakar kesehatan holistik bernama Dr. Shigeo Harumaya, dia ketika berbicara mengenai the miracle of endorphin. Shigeo Harumaya 是一位身体健康的专家，讲到关于神奇的内啡肽。 Dia mengatakan ketika orang itu iri hati, mudah marah, sedih dan cemas, maka otaknya itu akan mengeluarkan hormon yang beracun dan sangat merusak jaringan-jaringan, yaitu hormon noradrenalin. 当人容易烦怒、伤感或者不安，因此他脑部呢将诱发有害的这个技术，它会损坏我们人体的这个网络。 Tetapi ketika kita bahagia, ketika kita senang, dan ketika kita sukacita, berpikir positif. 刚才说的这个有害的这个技术是 adrenaline， 反过来，如果我们有这个积极的思维、喜乐与幸福的时候， maka itu akan memperkuat daya tahan tubuh kita dan menjaga sel-sel otak kita tetap anti-aging. 那这样成为保护我们的身体的抵抗力，保护脑细胞能保持的年轻、抗氧化、积极与幸福。 Pada saat kita dengan sikap yang positif, senang, bahagia, maka kita sedang mengeluarkan hormon beta endorfin yang akan memperkuat daya tahan tubuh kita. 因此，如果说我们有这样的心态的时候，我们的脑这样激发出这个好的技术，那就是 endorphin。 Saudara-saudari sekalian, hasil penelitian Dr. Harumaya ini sudah mengkonfirmasi Amsal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati menimbulkan membusukkan tulang. 其实，在圣经所有的这个所有的这个所有的 penelitian daripada Dr. Harumaya ini， 对他们对这个 Harumaya 的这个他的这个专家他所讲的是已经认同了。 Jadi sudah mengkonfirmasi firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat 30 ini. 认同在箴言书第14章第30节所说的。 Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-8 yang baru saja kita baca tadi. 在民数记第11章第30节，刚刚我们念的， Itu adalah mengisahkan bagaimana Miriam dan Harun menentang Musa secara terbuka di depan seluruh rakyat. 那是讲到米利安跟亚伦怎么样的在会众面前来
这个抵挡摩西。 Musa baru saja mengalami satu peristiwa di mana orang Israel bersungut-sungut kepada Musa di Kibrot Ta'awa. 其实，在基比罗哈塔瓦的时候，摩西正在非常的失望，因为当神的显明因着吃的东西在那里发怨言。 Tetapi ketika perjalanan mereka tiba di daerah Haserot, Miriam dan Harun secara terbuka menentang Musa. 但是当他们到达这个亚西路的时候，米利安与亚伦起来反对这个摩西。 Mereka mengangkat satu isu sensitif bahwa Musa telah menikahi seorang perempuan asing, yaitu perempuan Kus. 他们提起了非常敏感的事，就是关于摩西娶了外邦女子，就是古时女子为妻。 Kus adalah keturunan daripada Ham, yaitu anaknya Nuh. 这个故事。 女子是黑中人的这个祖先汉的女儿。 Mereka adalah keturunan yang tinggal di daerah Sudan dan Ethiopia. 他们是生长在这个苏丹或者埃塞俄比亚的人。 Apakah perempuan Kus ini adalah Zipora, istrinya Musa? 到底这个女子是不是齐波拉摩西的妻子？ Atau sesudah Zipora meninggal, Musa menikah dengan perempuan Kus ini? Alkitab tidak mencatat dengan jelas. 或者呢，摩西的这个齐波拉死了以后呢，摩西呢有在其别的这个女子，这个圣经没有很清楚的记载。 Penafsir Alkitab mengatakan mungkin Zipora ini kulitnya gelap sehingga mereka menduga dia campuran antara orang keturunan Kus dan juga maksudnya dia adalah bangsa campuran seperti itu. 圣经里面有记载，就是说，可能这个基波拉是她的皮肤是黑的，可能是非洲的混血的黑皮肤的女子。 Andai kata perempuan Kus ini adalah Zipora, 如果说这位女子是基波拉的话， mengapa sudah bertahun-tahun Musa menikahi Zipora? Isu ini baru diangkat oleh Miriam dan Harun. 为什么？其实摩西已经娶了这个女子好几年的时间，为什么今天才把这个事情讲出来呢？ Saudara-saudari sekalian, setelah mertua Musa, Yitro, melihat Musa memimpin orang Israel sudah hampir-hampir burn out. 其实呢，这个摩西的他的岳父叫耶特罗，他看到摩西精疲力尽的来带领以色列人。 Maka Yitro menasihatkan Musa supaya dia harus sharing power kepada para tua-tua Israel. 因此呢，他就提议，向摩西提议说，你一定要把权力下放到长老身上。 Sehingga tidak ada lagi desentrasi power antara Musa, Miriam, dan Harun. 因此呢，摩西、米利安，这个亚伦，他们没有决定的绝对的权利了。 Kalau dahulu kekuasaan itu hanya ada pada Musa, Miriam, dan Harun. 在这以前，他们决定权是在摩西、亚伦与米利安。 Sekarang setelah sharing power kepada para tua-tua Israel, 当这个权力下放以后，到这个长老身上的时候， maka mulailah timbul iri hati Miriam dan Harun kepada Musa. 米利安跟亚伦就起了这个嫉妒的心，对摩西。 Saudara-saudari sekalian, bagaimana Musa meresponi tantangan dan juga serangan daripada saudara kandungnya sendiri? 亲爱的弟兄姐妹，摩西到底怎么样来对待他的同胞兄弟所起的这个反对呢？ Ada pepatah mengatakan seperti demikian, ada kata-kata mutiara berkata seperti demikian. 有一种话是这样说的， Ketika karakter seseorang itu diuji ketika krisis datang. 就是一个人的品格受到试炼，是当危机来临的时候。 Musa, walaupun dia sangat sakit hati terhadap saudara kandungnya, 摩西呢，虽然他对他的同胞兄弟感到非常的痛心， Musa tidak memberi respon apapun juga. 但是摩西呢，才没有什么反应。 Dengan sikap yang sangat elegan, Musa meresponi akan serangan dari kakak-kakaknya itu. 摩西呢，用非常优雅的这个态度呢，面对他们的攻击， Yaitu dia diam. 那就是沉默。 Saudara-saudari sekalian, marilah kita belajar dari sikap Musa 弟 ini. 兄姐妹，让我们学习摩西这个态度。
ketika kita menghadapi serangan, ketika kita menghadapi perlakuan yang tidak adil, atau hal-hal apapun juga yang sulit bagi kita. 当我们面对这个不平等并且不容易的问题的时候， marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan. 我们安静片时，在神的面前， Kita tidak langsung memberikan respon. 我们没有马上的反应。 Berdiam diri mungkin 5 menit, mungkin 10 menit, itu memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir lebih jernih. 可能用5分钟或者10分钟的时间，让我们安静来思想这些问题。 Kita bisa mencari solusi yang lebih baik. 我们可以想到它的出路。 Saudara-saudari sekalian, ketika Musa diam, Tuhan tidak diam buat Musa. 弟兄姐妹们，当摩西在那里沉默的时候，上帝却没有沉默。 Tuhan membela Musa di hadapan orang Israel. 上帝在以色列人面前为摩西辩护。 Saudara-saudari, di dalam ayat yang ke-7, 在民数记的第7节， Bukan 上章第7节， bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. 在那里说到，我的仆人摩西不是这样，他是在我全家敬重的。 Ini adalah satu penghargaan yang tertinggi bagi pelayanan Musa seumur hidupnya. 这是神对摩西在他一生当中的这个侍奉最高的评价。 Ayat yang ketiga dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut, sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. 第3节这样说：摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。 Kedua ayat ini tentu bukan Musa sendiri yang 其 menuliskannya, 实这2节的经文并不是摩西他亲自写的， tetapi ada orang lain yang menambahkan, memberikan tambahan buat firman Tuhan ini untuk mengkonfirmasi daripada kepribadian Musa. 乃是由别人在那里添加上去的，来肯定摩西在神的面前的侍奉。 Pertanyaan kita adalah seperti demikian. 问题是， Apakah Musa terlahir dengan karakter yang lemah lembut? 到底摩西是否生下来就有谦和的心呢？ Kita ingat bahwa Musa pernah membunuh orang Mesir karena dia ingin membela bangsanya. 我们记得摩西曾经满怀激情的杀死了埃及人。 Musa pernah dengan begitu marahnya menghancurkan kedua loh batu ketika dia melihat orang Israel menyembah patung lembu emas. 当以色列人在那里拜牛犊的时候，摩西也曾经大发脾气的摔碎了2块各有神律法的石板。 Musa juga pernah marah ketika orang Israel bersungut-sungut kekurangan air sehingga Tuhan menghukum Musa tidak diperkenankan masuk ke dalam tanah perjanjian. 摩西也曾经在以色列人面前大发烈怒，因为当时的这个以色列人在那里发怨言，没有水也没有喝的，因此呢，摩西被惩罚不能进入迦南地。 Kesimpulan kita, Musa bukan terlahir sebagai seorang yang lemah lembut, 其实呢，摩西不是一生下来就是谦和的人， tetapi pembentukan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun yang begitu sulit ini 乃是神用14年之久的时间在旷野， melalui kesulitan tingkat tinggi memimpin orang Israel, 借着高难度的如何带领以色列人， membentuk karakter Musa menjadi seorang yang sabar, rendah hati, dan lemah lembut. 塑造摩西成为一个温柔、谦卑并且谦和。 Alkitab beberapa kali mencatat sesudah menyebut nama Musa, Musa hamba Allah itu. 曾经这个圣经里面多次的说到这个我的仆人摩西。 Musa adalah seorang hamba Tuhan yang betul-betul adalah hamba Tuhan di mata Tuhan. 摩西在神的面前是真正的是神的忠心的仆人。 Saya kadang-kadang berpikir, status saya hamba Tuhan, apakah saya memang juga di hadapan Tuhan saya sungguh-sungguh hati saya dan juga sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan menilai saya sebagai sungguh-sungguh seorang hamba Tuhan. 我经常成为一个神的仆人，我经常在神的面前审查自己，是否我在神的面前是成为一个
真正的讨神喜悦，并且圣神的仆人呢？ Saudara-saudari sekalian, kekuatan dan energi rohani Musa karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, hidup bergaul dekat dengan Tuhan. 摩西能够成为这样的人，就因着他的生命与神非常的亲密。 Penderitaan dan ujian bisa membuat kita menjadi pahit dan tawar hati. 当我们面临这个痛苦与试炼的时候，会让我们的心产生苦毒。 Tetapi juga bisa membentuk karakter kita sehingga kita menjadi makin rendah hati, makin lemah lembut di hadapan 但 Tuhan. 是倒过来的，我们的品格也可以被塑造成更加谦卑、更加温柔。 Itu tergantung bagaimana saudara dan saya meresponinya. 这取决于我们对他的反应如何。 Saya senang dengan ilustrasi wortel dan telur. 我很喜欢这个萝卜与鸡蛋的比喻， Kita seringkali mendengar ilustrasi ini ya. 可能我们经常听到这个比喻。 Wortel kalau direbus melalui api yang panas, wortel akan menjadi lembut dan enak untuk dimakan. 如果我们用大火来煮这个萝卜的时候，萝卜呢就变软了，并且很好吃。 Tetapi telur ketika direbus dia menjadi keras. 但是反过来，鸡蛋呢，当我们把它煮的时候，就变硬了。 Semoga kita seperti wortel, makin dibentuk oleh Tuhan, makin mengalami api pengujian, hati kita menjadi semakin lembut dan semakin bisa mengerti orang lain, semakin bisa berempati kepada sesama kita. 让我们学习像萝卜一样的，我们的心，当上帝塑造我们的时候，我们的心就一天比一天的更加柔和，并且能够理解别人的难处。 Jangan kita seperti telur, saudara-saudara sekalian. 我们不要像鸡蛋那样， Banyaknya penderitaan dan kesusahan yang kita alami membuat kita menjadi keras hati dan tidak lagi bersimpati kepada orang lain. 因此我们面临许多的痛苦或者试炼，我们的心就变刚硬了，并且对别人就没有一个怜悯的心了。 Kolose 3 ayat 10 Paulus mengatakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. 歌罗书第3章第4节，穿上新人，这新人在知识上渐渐的更新，正如照他主的形象一样。 Bahasa aslinya kata terus-menerus itu adalah dalam bentuk present continuous tense. 在这里讲到不断的更新是这个现在的进行时。 Artinya bahwa pembentukan Tuhan, proses Tuhan ingin membentuk kita itu bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, tetapi Tuhan terus-menerus tidak berhenti-hentinya memproses kehidupan kita. 因此，当我们相信神的时候，神不断的在我们的生活里面，把它塑造我们，让我们一天比一天的更像基督。这一切的过程不是1天2天的事，乃是每时每刻分分秒秒的。 Maksud saya bukan hanya 1 tahun kemudian berhenti, kemudian 5 tahun lagi Tuhan membentuk kita, bukan. Tetapi proses pembentukan Tuhan itu tidak berhenti di dalam kehidupan kita. 我的意思呢，不是说我们1年被神塑造以后，然后就停下来，5年以后我们才被塑造，乃是我们每时每刻在我们的生命里面，神不断的塑造我们。 Sama seperti ulat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, itu tidak berhenti berproses sampai menjadi kupu-kupu yang indah. 就像我们自然界里面的昆虫一样，它要变成蝴蝶的时候，它是一颗也不停的在那里改变。 Ketika saya menemukan kebenaran ini dan merenungkan firman Tuhan ini, 当我发现了，我思想这一段的这个真理的时候， saya sangat terharu dengan Tuhan kita. 我对神非常的敬佩。 Tuhan begitu mengasihi setiap kita. 神如此的爱我们， Tuhan tidak berhenti-henti memproses dan membentuk kita. 神不断的继续的来塑造我们。 Dengan sabarnya Tuhan, tahun demi tahun, hari demi hari, bahkan menit demi menit, Tuhan itu sedang bekerja untuk membentuk kita. 上帝的宽宏，让我们一天比一天的被神所塑造。
Saudara-saudari sekalian, kita sedang belajar di dalam proses pemuridan di gereja kita. 亲爱的弟兄姐妹，在教会里面，我们也不断的被神所塑造。 Akhir-akhir ini saya selalu berpikir seperti demikian. 后来这一段时间，我经常这样想： Setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup saya, 每一件发生在我身上的这个东西呢， saya meresponinya sebagai bagian Tuhan sedang memproses saya untuk menjadi murid Yesus Kristus. 我的反应呢，是我相信神在我的身上的塑造。 Dengan berpikir demikian, saya akan merasa hati saya lebih longgar untuk menerima setiap hal yang tidak menyenangkan yang terjadi. 当我这样想的时候，我的心就感到得着安慰。当我遇到一些不如意的事， Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. 神如此的爱我，爱你和我。 Setiap menit Dia sedang bekerja di dalam kehidupan kita untuk membentuk kita menjadi lebih baik dan 每 lebih 一 baik. 分每一秒，神都在我们身上做那个塑造的这个事。 Yang menjadi pertanyaannya, 问题是， apakah kita siap untuk dibentuk Tuhan? 是否我们已经预备好了被神所改 Apakah 变呢？ kita taat kepada pembentukan Tuhan 是否我们顺服在神的这个改变当中呢？ sehingga kita boleh menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? 因此，我们被塑造成为一个讨神喜悦的人。 Saudara-saudari sekalian, kita kembali lagi kepada kisah mengenai Musa ini. 亲爱的弟兄姐妹，我们倒回去，我们看这个摩西跟亚伦、米利暗的事。 Ketika Musa diam, maka Tuhan bertindak. 当摩西安静，没有为自己辩护的时候，神就起来了。 Harun dan Miriam dihukum Tuhan terserang penyakit kusta. 米利暗与亚伦得着应得的惩罚，长了大麻风。 Sejak catatan di dalam Bilangan pasal 12 ini, Alkitab tidak pernah lagi menceritakan mengenai kisah karir pelayanan Miriam. 从这个民数记里面就讲到，这事以后呢，再也没有记载这个米利暗的这个侍奉的记录， Kecuali mencatat tentang kematiannya. 就是单单在20章里面讲到他的去世。 Karir pelayanan Miriam berakhir setelah dia menyerang seorang pemimpin rohani, yaitu adiknya sendiri. 米利暗的这个侍奉的生涯结束了，就是当他攻击了他的自己的弟弟，就是摩西。 Saudara-saudari sekalian, pemimpin-pemimpin rohani yang melayani di gereja kita, hamba-hamba Tuhan, para majelis, manusia biasa yang tidak lepas daripada kelemahan dan dosa. 亲爱的弟兄姐妹，我们教会的这个神父，我们的这个执事，他们也像我们一样是软弱的罪人。 Menyerang pemimpin rohani itu berarti merusak pekerjaan Tuhan. 我们攻击这个属灵的领袖，等于是损坏了神的工作。 Mari kita menopang mereka di dalam doa supaya mereka bisa tetap dipakai Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. 让我们在我们的祷告里面，我们向神祷告来投注他们的侍奉。 Beberapa pelajaran rohani yang kita bisa pelajari melalui firman Tuhan pada hari ini. 从今天早上的这个神的话，我们能够学习到什么功课呢？ Yang pertama, jauhkanlah diri kita dari dosa iri hati dan kesombongan. 第一点，我们必须远离嫉妒与傲慢的罪， Karena sumber dari segala dosa berasal dari iri hati dan kesombongan. 因为所有的罪都来源于嫉妒和傲慢。 Karena seperti Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. 就像雅各书3章16节这样说：在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。 Yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan dan bermurah hatilah kepada sesama. 第二点，我们要时刻的向神感恩，并慷慨对人， Grateful to God and generous to other. 就是对向神感恩，并且对人有一个慷慨的心， Grateful to God, generous to other. 时刻的向神感恩，并且有感恩的、有慷慨的心。 Lepaskanlah pengampunan kita kepada orang-orang di sekitar kita. 让我们向我们周围的人赐下我们的饶恕。 Berkatilah setiap saudara-saudara kita.
祝福我们每一位的弟兄姐妹。 maka berkat itu juga akan kembali kepada kita seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. 那么呢，最好的祝福将会临到我们身上，就像神所说的话。 Yang ketiga, 第三点， puaslah dengan apa yang engkau miliki, 要满足我们拥有的一切， karena itu adalah porsi yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. 因为这是神预备给我们最好的。 Nikmati dengan baik-baik berkat yang Tuhan berikan kepada kita. 好好的享受神是给我们的恩典， Tidak perlu kita membuang energi kita untuk membandingkan diri kita, apalagi iri hati kepada orang lain. 我们再也不要再浪费我们的精力，在与别人这个比较，甚至嫉妒别人。 Sama seperti Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 11, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 就像保罗在腓立比书第4章第11节说的：“我无论在什么境况都可以知足。” Paulus dalam segala keadaan dia belajar untuk puas. 是的，保罗在所有的状况当中都向神感恩。 Dalam segala keadaan di sini bukan hanya pengertian secara ekonomi dia merasa puas, 在这里讲到，不是单单是在经济上感到知足， tetapi Paulus juga puas dengan statusnya, dengan lingkungannya, dan juga dengan segala yang ada dalam kehidupannya. Dia merasa puas. 他也围着他现所拥有、所遭遇的一切的事，感到知足。 Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah kata-kata yang indah yang berkata seperti demikian. When we get no place, where there is nothing left but God, we find that God is all we need. 我要用一句很有意思的话来结束我今天的讲道，就是当我们无处可去，在一无所有的地方，我们却发现上帝就是我们所需要的，有上帝就够。 Ketika kita dalam keadaan yang kita merasa saya sudah tidak punya apa-apa lagi, 当我们感觉我们在一无所有的时候， ketika semua yang saya rindukan itu pun tidak tercapai, 在我们所想望的没有一个成功的时候， kita menemukan 我们却发现了 Tuhan itu adalah jawaban terhadap semua yang kita butuhkan. 上帝是我们所有一切需要的回答。 Tuhan cukup bagi kita 上帝对我们是足够的， karena Dia Tuhan baik dalam segala keadaan hidup kita. 因为上帝是美善的，他帮助我们在我们的生活里面。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, 我们赞美，我们感恩， karena Engkau adalah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan 因 kami. 为你是在我们的生命中这么的美善。 Tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya kami mengalami anugerah demi anugerah dalam kehidupan kami. 在我们的生活里面，我们不断的来得到主你是给我们的恩典。 Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. 求你教导我们，让我们每时每刻都向神感恩。 Khususnya dalam minggu kami memperingati Thanksgiving Day ini. 特别在今天就在这个我们感恩的周日里面， Tuhan tolonglah kami supaya dengan hati yang bersyukur kami merasa puas dengan apa yang Engkau berikan dan kami tidak perlu lagi merasa iri hati atau kurang dibandingkan dengan orang lain. 求你帮助我们，让我们有一个满足的心，让我们围着我们所拥有的一切，我们向神感恩，再也没有与别人来比较，产生嫉妒的心。 Tuhan, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus meteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, 求你用圣灵来把你的话铭刻在我们的心中， sehingga kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. 因此我们可以实践在我们的日常的生活里面。 Berkatilah Tuhan setiap jemaat Tuhan yang sudah beribadah pagi ini dan mendengarkan firman-Mu. 师父，我们每一位在今天参与就是听神的话的弟兄姐妹， Demi Kristus Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。